Tazkirah yang saya ingin sampaikan adalah berkaitan dengan penghayatan terhadap korban ataupun penghayatan terhadap peristiwa korban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Saya rasakan peringatan ini sangat berguna dan sangat sesuai untuk kita kemukakan sempena dengan sambutan Idul Adha ataupun ibadah kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, yang dirahmati Allah Ta'ala, hadirin hadirat. Dan malam yang penuh keberkatan ini, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, berikan keberkatan di atas amalan kebajikan kita, menerima segala ibadah kita, dan insya-Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tempatkan kita ini bersama dengan para anbiya, para syuhada, para salihin fi jannatil ula, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha tinggi, fi jannatil firdausi a'la, insya-Allah Ta'ala, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas limpahan kurnia-Nya dipertemukan kita pada malam ini, dan sukacitalah saya pada saat ini ingin berkongsi dengan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sedikit tazkiratan, sedikit peringatan khasnya untuk diri saya sendiri dan juga untuk hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita boleh mengambil faedah dan manfaat daripada tazkirah tersebut. Tazkirah yang saya ingin sampaikan adalah berkaitan dengan penghayatan terhadap korban ataupun penghayatan terhadap peristiwa korban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Saya rasakan peringatan ini sangat berguna dan sangat sesuai untuk kita kemukakan sempena dengan sambutan Idul Adha ataupun ibadah kurban yang tidak lama lagi kita akan laksanakan. Bagi mereka yang berkemampuan dan diberikan kelebihan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat korban pada tahun ini, ianya merupakan satu kenikmatan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila kita bincang tentang ibadah korban ini, apa yang saya sentiasa tanyakan adalah, mengapakah begitu besar, begitu signifikan apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail itu diulang kalikan, disematkan, dicatatkan di dalam Al-Quran, dirayakan oleh umat Islam, dan setiap kali sahaja mereka menunaikan ibadah korban, pasti mereka akan mengingati kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan anak-andanya Nabi Ismail alaihi wassalam. Dan pada saya menghayati apa yang kedua-dua Nabi Allah Ta'ala ini laksanakan adalah suatu perkara yang akan memberikan kita rasa kesungguhan, menghayati, berterima kasih, dan memberikan nilai harga diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada dua insan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pamerkan dalam Al-Quran
berlaku ke atas kedua-duanya ini satu peristiwa yang besar, sehingga kan boleh kita katakan ianya menjadi sejarah sepanjang zaman, diingati, diulang-ulang akan perbuatan kedua-duanya. Bahkan ianya menjadi satu ibadah kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam mazhab kita, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi mereka yang berkemampuan untuk korban tetapi tidak melaksanakannya, ianya boleh menjadi makruh. Bahkan ia disebutkan sebagai sunnatun muakkad. Jadi pada malam ini saya tidak berbincang tentang hukum hakam, tapi ingin berbincang tentang penghayatan yang boleh kita ambil daripada peristiwa korban Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Penghayatan itu adalah berkisarkan kepada Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah As-Safat, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Daripada dua ayat ini sahaja Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan suatu kisah yang mana kita selami dan apabila kita hayati merupakan keseluruhan ibadah korban kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berita gembirakan kepada Nabi Ibrahim itu dengan gulam. Gulam ini bermaksud anak lelaki yang sampai kepada umurnya baligh ataupun sampai kepada umurnya akil, iaitu berakal. Dan Allah Ta'ala sifatkan kepada anak ini halim, iaitu yang bijaksana, yang lemah lembut. Daripada keterangan ini sahaja, ianya bercantum ataupun berkait dengan kisah yang luar biasa yang berlaku ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kebanyakan tafsir, apabila ulama menerangkan tentang kisah ini, tentang ayat ini, sesungguhnya Nabi Ibrahim telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan anak, diberikan cahaya mata, diberikan zuriat, kerana terlalu lama tidak mendapat zuriat, tidak mendapat anak, sedangkan Nabi Ibrahim ini seorang lelaki yang mempunyai jiwa kebapaan. Nabi Ibrahim ini sangat sayang kepada anak-anak, sehingga kan pada satu ketika selepas daripada siksaan, ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dipulau oleh kaumnya, dipenjarakan, dibakar hidup-hidup, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada Nabi Ibrahim, memohon kepadanya, berdoa kepada Allah Taala, diberikan zuriat. Maka Allah Taala menjawab, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berita gembirakan kepada Nabi Ibrahim itu dengan seorang anak gulam, anak lelaki yang baligh, yang akil, halim. Ulama apabila membicarakan tentang ayat ini, mereka telah memberikan satu penjelasan yang cukup luar biasa. Mereka menerangkan bagaimanakah Nabi Ibrahim telah mengetahui akan usia anak ini. Kerana Allah Ta'ala telah menyebutkan gulam, iaitu anak yang telah sampai kepada usianya yang tertentu. Dan sifatnya dengan sifat bijaksana dan lemah lembut. Allah Ta'ala menerangkan hal ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya Nabi Ibrahim melihat bagaimanakah pada satu masa nanti anak ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua ujian. Satunya adalah ujian penyembelihan yang kita akan sebutkan.
Yang keduanya adalah ujian halim. Ini dia uslub ataupun bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang memberikan suatu i'jaz, suatu keluarbiasaan yang tidak terfikir oleh manusia biasa. Apabila Allah Ta'ala sebutkan dengan sifat halim, anak ini anak kecil sampai umurnya baligh, tapi sifatnya adalah genius, bijaksana dan halim, dan ianya merupakan seorang yang lemah lembut. Di manakah terbuktinya? Terbuktinya ketika mana sampai falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay. Ketika mana Nabi Ibrahim menceritakan sesuatu kepada anaknya, ya bunay, wahai anakku. Ini pada usianya yang sudah sampai baligh, aqil. Wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya saya telah melihat dalam mimpi saya, anni adbahuka, saya telah menyembelihmu. Ada dua riwayat berkaitan dengan ayat ini. Satu riwayat menceritakan bahawasanya Nabi Ibrahim telah bermimpi 3 malam berturut-turut, iaitu menyembelih anaknya. Maka seterusnya, selepas mimpi yang ketiga itulah, barulah Nabi Ibrahim menceritakan, inni ara fil manam anni adbahuka, saya telah menyembelihmu, saya akan menyembelihmu. Fangzur madza tara, apa pandanganmu hai anak. Satu riwayat lagi menceritakan bahawasanya Nabi Ibrahim telah bermimpi 1 kali tentang menyembelih anaknya itu, tetapi tidak diceritakan dengan langsung. Bahkan bersiap siaga dengan anak andanya Ismail ini, menceritakan kepada anak andanya bahawasanya esok kita akan berburu. Semalam telah bermimpi, esok dia katakan, Nabi Ibrahim katakan, esok kita akan berburu wahai anak. Siapkan semua kelengkapan untuk kita berburu. Maka kedua beranak ini keluar jauh daripada rumahnya, meninggalkan Hajar, sampai kepada satu lembah ataupun kepada satu wadi, satu bukit. Maka anak andanya ini, Ismail, yang cergas, yang bijaksana, bertanyakan kepada ayahandanya, sudah jauh kita berjalan wahai ayahku, haiwan apakah yang kita akan berburu pada saat ini? Maka di situlah Nabi Ibrahim menyebutkan, anni adbahuka fangzur madza tara. Yang menjadi buruan dan sembelihan aku wahai anak adalah kamu, kerana saya telah bermimpi semalam. Fangzur madza tara, apa pandanganmu? Ini adalah satu ujian yang kita sebutkan mempunyai intensitinya yang sangat kuat. Lihat sahaja dalam bahasa Arab, apabila digunakan dengan perkataan ya bunai, wahai anak andaku, itu maksudnya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, dia akan bunyikan wahai anak andaku. Tapi kalau kita lihat dalam tafsir, contohnya tafsir Ibnu Kathir, beliau mengungkapkan bahawasanya apabila disebutkan penggunaan ya bunai dengan mubalaghah dan dengan nisbah ya isbah, wahai anakku, dia memberi maksud syafaqah. Syafaqah itu bermaksud kasihan belas, kasih sangat kepada anak ini. Wahai anakku yang aku cintai, semalam aku bermimpi untuk membunuhmu, menyembelihmu. Fangzur madza tara, apa pandanganmu? Situasi yang intens, situasi yang tertekan. Membunuh itu, menyembelih itu tertekan, tuan-tuan. Dan yang disembelih itu anak sendiri. Tetapi dalam masa yang sama masih lagi menggunakan perkataan yang syafaqah, itu yang lemah lembut. Wahai anakku, saya ingin membunuh kamu, saya ingin menyembelih kamu. Fangzur madza tara. Masih lagi seorang ayah ini meminta pandangan. Wahai ayah, wahai anak, apa pandanganmu? Subhanallah nazim. Daripada ayat gambaran ini sahaja pun kita sudah tahu ianya adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita sebutkan Nabi Ibrahim itu adalah Rasul. Nabi Ibrahim itu adalah pesuruh Allah.
Bukan kita yang kenal, tetapi anak andanya Ismail lebih mengenali. Oleh sebab itu katanya Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapaku yang aku kasihi, yang aku cintai, yang aku hormati, if'al, buatlah, laksanakanlah, kerana aku tahu itu adalah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Anaknya lebih mengetahui bahawasanya ayahandanya adalah seorang rasul. Dan seorang rasul ini mesti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala walau apapun sekalipun. Dan perintah ini tidak masuk akal. Perintah ini kalau logiknya tak masuk akal. Seorang nabi itu diperintahkan untuk membunuh. Kalau datang daripada hawa nafsunya, pasti tidak masuk akal. Tetapi masuk akal apabila ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak ini sudah menjawab. Qala ya abatif, wahai bapaku. Lihat, tuan-tuan dirahmati Allah taala. Allah taala sebut kepada anak ini apa dia sifatnya tadi? Fabasyarnahu bighulamin halim. Anak ini berakal, anak ini baligh. Kemudian sifat anak ini apa? Halim, lemah lembut. Maka diceritakan bahawasanya Nabi Ibrahim ingin menguji kepada Halim, kepada sifat lemah lembut anak ini. Maka disebutkan, qala ya bunai, wahai anakku yang aku cintai, dengan syafaqah, dengan kasihan belas. Tetapi dijawab oleh anak andanya dengan dua kali ganda. Dengan satu kali ganda apa dia? Sifat menghormati dan sifat belas ihsan. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, bisyafaqah, itu dengan lemah lembut, dengan kasihan belas. Kesian anak kecil sudah mahu disembelih. Tetapi anak andanya Ismail menjawab dengan syafaqah wa ta'zim. Dua, balasnya dua. Apa dia? Syafaqah, belas ihsan kepada ayah. Belas ihsan lagi, yang nak disembelih, belas ihsan lagi. Yang kedua, ta'zim. Ta'zim itu bermaksud menghormati. Kerana di dalam perkataan ya abatah, itu ada ta'il mubalaghah yang bermaksud superior, superlatif, ketinggian. Wahai bapaku yang aku hormati, yang aku cintai, yang aku kasihan belas. Itu maksudnya begitu kalau kita terjemahkan. Maka bermula pada perkataan ini saja telah menunjukkan anak ini seorang yang jenius dan seorang yang lemah lembut. Dia telah memikirkan perintah ini bukan dari perintah ayahandanya sendiri. Ini adalah daripada perintah Allah Ta'ala. Yang keduanya adalah dia mengasihi kepada ayahandanya kerana dia tahu ayahandanya berpuluh tahun tidak memiliki anak. Diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji di pulau, dibakar oleh masyarakat, oleh kaumnya sendiri. Sampai 80, 90 tahun pohon kepada Allah Ta'ala dikurniakan anak, dapat anak sahaja. Allah Ta'ala kata, sembelih anak kamu. Cuba kita lihat dalam kehidupan kita, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Kita berusia 20-an, 30-an, kalau kahwin umur 20-an, 2-3 tahun tak dapat anak pun dah macam tak keruan dah. 30-an kahwin, 5-6 tahun tak dapat anak pun dah tak keruan dah. Rindu, cinta kepada anak-anak tadi. Sayang. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berpuluh tahun, ada yang katakan 90 tahun barulah dapat anak. Kemudian dapat anak umur 13 tahun. Sembelihkan anak. Sembelihkan anak itu. Maka Nabi Ismail, anak andanya yang tercinta ini, memahami akan perasaan orang tuanya yang rindukan anak, tetapi apabila mendapatkan zuriat, Allah Ta'ala perintahkan bunuh, sembelihkan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kamu akan dapati saya daripada orang yang sabar.
Wahai ayahandaku, ayahanda akan dapati saya ini daripada orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Daripada sini hadirin hadirat yang dirahmati Allah taala, kita boleh buat beberapa rumusan bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penghayatan. Dalam melakukan ibadah korban ini mesti dilakukan dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kecintaan. Sebab itu apabila ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, korban yang bagaimanakah yang paling baik ya Rasulullah? Kan, korban yang bagaimanakah yang paling baik ya Rasulullah? Maka Nabi menyebutkan aghla samanuha, iaitu yang mahal harganya, yakni kualitinya. Sebab itu dalam perbahasan udhiyah sahaja kita akan temui perbahasannya cukup luas, cukup panjang, cukup memuaskan. Cuma kerana kita ini hidup pada zaman yang terhad, jadi nak mendapatkan haiwan yang sempurna itu sangat sukar, kan? Hattalah kepada warna haiwan ternakan itu pun dikira dengan merahnya, kalau tidak ada merahnya, hitamnya, kalau tidak hitamnya, putihnya. Subhanallahazim. Tapi kita ni pada zaman yang kita ini terhad, maka yang paling baik, yang paling lengkap untuk kita adalah yang senang kita perolehi, yang boleh menghasilkan daging yang banyak dan boleh kita laksanakan. Itu yang dimaksudkan dengan sesuai dan paling mahal untuk kita. Yang keduanya, boleh kita melihat bagaimanakah kesyukuran yang Allah Subhanahu wa taala tonjolkan daripada hati kedua-dua hamba Allah taala ini. Dan mesti kita implementkan dalam kehidupan kita. Iaitu bagaimanakah, subhanallahal azim, kesyukuran seorang bapa mendapatkan anak. Dan seorang anak diberikan tarbiyah yang baik oleh ayahandanya. Maaf saya bawa cerita tuan-tuan dirahmati Allah taala. Saya ada seorang teman lah, kenalan saya. Dan anaknya ini tidak berapa, anaknya yang sulung ni tidak berapa pick up lah, tak berapa cergas. Saya selalu datang ceramah kuliah di tempat beliau. Dan anak beliau ni macam kita sebutkan macam mana ya, kurang cergas, ya. Kurang cergas, lembab, begitulah. Dan apabila melihat kepada anak ini, kenalan saya ini selalu sentiasa membanding-bandingkan dengan anak-anak orang lain. Banding-bandingkan dengan anak orang lain. Dan perlekehkan anak tersebut. Ni bagi tahu kepada saya, anak saya ni ustaz lembab begini. Saya masih tak puas hati, saya rasa tak sedap hati saya. Saya sebutkan kepada beliau, saya katakan dengan cermat, mudah-mudahan dia pun terima dengan baik. Saya katakan, ada manusia yang tidak memperolehi anak, lama waktunya tidak memperolehi anak, sehingga kan dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kalaulah diberikan kepada anak kepada saya, anak yang tak lengkap, cacat pun saya nak. Ada sampai begitu saya katakan. Tak lengkap pun tak apa. Kerana apa? Kerana butuh cinta kepada anak tadi. Kalaulah kita tahu bahawasanya anak kita ini yang kita tidak idam-idamkan, maka mereka juga tahu bapa seperti kita mereka tidak idam-idamkan. Kalau kita inginkan demikian, begitu juga yang anak-anak kita inginkan dahulu. Kalaulah boleh minta dengan Allah, ya Allah, saya tidak mahu ayah seperti ini. Terdiam kawan tu. Sebab apa? Sebab membanding-bandingkan suatu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apabila kita selami kepada penghayatan yang dibawa oleh Al-Quran ini, Allah mengajarkan kepada kita kesyukuran di atas nikmat anak itu. Dan kesyukuran anak daripada ayahandanya yang akan menterbiahkannya. Subhanallah azim. Yang ketiganya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimanakah daripada ayat ini juga menyatakan kepada kita bahawasanya tawafuk, muwafaqah.
rundingan, pertemuan, muafaqah, persetujuan adalah suatu yang membina ikatan yang kuat dalam rumah tangga. Ini seorang ayah bertanya kepada anak-andanya dalam mesyuar suatu perkara sekalipun. Maka itu menjalinkan hubungan ukhuwah yang kuat daripada keluarganya. Kemudian ayat yang seterusnya ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang penyerahan. Kedua-dua hamba Allah taala, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Allah Ta'ala menyebutkan falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama, apabila kedua-duanya ini sudah bersedia untuk tanfiz, untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan Nabi Ibrahimnya, bersedia dengan senjata sembelihannya, dan anak-andanya bersedia dengan keadaannya untuk disembelih. Watallahu lil jabin wa nadahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najlil muhsinin. Wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan akan mimpi kamu. Lihat tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Beberapa tafsir menceritakan tentang falamma aslama wa tallahu lil jabin. Bagaimanakah Nabi Ibrahim ini tanfiz, melaksanakan perintah Allah Ta'ala menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dalam satu riwayat yang disebutkan di sini, bagaimanakah ketika mana Nabi Ismail itu diletakkan untuk disembelih. Ini masih lagi menceritakan tentang genius, tentang kepandaian, kebijaksanaan, kewibawaan, karismatik seorang anak ini, seorang anak kecil. Disebutkan bagaimanakah Nabi Ismail berpesan kepada ayahandanya. Dikatakan, wahai ayahandaku, ketika mana kamu ingin menyembelihkanku ini, bersiap sedialah dengan ikatan yang kuat pada tangan, kedua tanganku ini. Ikat kuat-kuat. Ikat kuat-kuat. Supaya saya tidak menggelepar. Saya bimbang seandainya saya menggelepar, pisau yang dihunus pada leher saya ini akan terlantun ke tangan ayahanda dan ayahanda tidak dapat melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ikat kuat-kuat supaya saya tidak menggelepar. Dan ketika mana saya gelepar, saya bimbang pisau itu akan terlantun balik kepada ayah dan akan menyakiti ayahanda, dan ayahanda tidak dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya lagi Nabi Ismail? Dia ada 4 nasihat ataupun 4 wasiat Nabi Ismail kepada ayahandanya. Wahai ayahandaku, katanya Nabi Ismail, simpan bajuku ini, tanggalkan bajuku ini, simpan ia baik-baik. Simpan dia baik-baik. Jangan ada darah terpercik kepada baju saya ini. Dan apabila ibu saya ingatkan saya dan saya tidak ada, berikan baju ini kepadanya dan dia boleh mencium bau badan saya. Supaya terhambur akan rindunya kepada saya. Apabila saya tiada nanti, simpan baju ini baik-baik. Dan ketika mana ibu saya bertanyakan saya, berikan kepadanya. Biar dia cium baju saya ini dan terlepaslah rindunya kepada saya. Ini katanya seorang anak. Katanya lagi Nabi Ismail, wahai ayahandaku, tajamkanlah pisaumu itu. Tajamkanlah pisaumu itu dan potongkanlah dengan secepat potongan. Cepat-cepat potongkan, kerana saya takut sakitnya sakaratul maut. Sakit sakaratul maut, saya takut. Cepatkan. Tajamkan pisau. Luncurkan pisau itu dengan segera. Supaya saya tidak merasai sakitnya sakaratul maut. Wahai ayahandaku, wasiatku yang keempat, katanya Nabi Ismail,
tiarapkanlah ku ke atas tanah dan hadapkanlah wajahku ke tanah. Potonglah leherku daripada belakang, bukan depan, daripada belakang. Dan jangan lihat kepada wajahku kerana saya bimbang. Ayahanda apabila melihat kepada wajah saya, ayahanda akan belas ihsan dan tidak dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala, ada fiqhul hadis. Di samping menceritakan tentang kebijaksanaan dan sifat halim anak ini, anak yang kecil ini, halim, lemah lembut, bijaksananya dia. Dan ianya suatu yang mesti kerana ayahandanya adalah seorang awwahun munib. Kerana Nabi Ibrahim itu disebutkan adalah seorang yang sangat baik hatinya. Bahkan ketika mana Nabi SAW dipanggil, diseru dengan khairul bariyah. Seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, khairul bariyah, khairul bariyah." Apa maksud khairul bariyah? Sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik makhluk Allah Taala. Maka Nabi sebut bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan, itu bukan saya. Itu adalah Ibrahim. Itu adalah Ibrahim alaihissalam. Bukan saya khairul bariyah, itu bukan saya yang khairul bariyah, itu adalah Rasulullah, itu adalah Rasul Nabi Ibrahim. Bukan saya. Nabi kata bukan saya, itu adalah Nabi Ibrahim. Sedangkan itu adalah satu pujian yang sangat besar. Maka kita lihat di sini hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala, fiqhul hadisnya ada. Fiqhul hadisnya. Bagaimanakah kita mendapatkan dalam fiqh kita kena ra'fah, bersifat ta'nis, bersifat belas santun dengan haiwan-haiwan ternakan kita. Kerana ada panduannya, bukan sekadar kadarnya adab ataupun petua-petua orang lama dahulu. Kerana ada hadisnya menceritakan hal ini. Bagaimanakah dilentangkan bahagian badan haiwan itu, sama ada kirinya, kanannya, yang mana kuat mengaisnya, yang mana kuat menendangnya. Ini orang-orang yang sembelih dia tahu. Bagaimanakah ditajamkan pisaunya, disegerakan penyembelihannya. Kerana sudah ada panduan fiqhul hadis daripada panduan yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Itu pengajaran daripada ceritanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan apabila kita bawakan dalam kehidupan kita ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, terlalu banyak perkara-perkara yang boleh mengajarkan kepada kita dalam tarbiyah sahaja. Sebab itu yang saya sebutkan tadi, mengapakah begitu besar penghayatan yang Allah Ta'ala semadikan dalam kisah Nabi Allah Ta'ala Ibrahim dan Nabi Allah Ta'ala Ismail ini, sehinggakan setiap tahun kita laksanakan ibadah korban ini. Dan ibadah korban itu bukan sahaja tertakluk kepada tertumpahnya darah haiwan, kita bersedekah, kita membahagikan daging ternakan sahaja, korban itu sahaja. Tapi bagaimanakah penghayatannya yang kita perolehi daripada hal ini adalah tarbiyah yang luar biasa. Sebab itu Nabi SAW apabila menggambarkan kepada kita kehidupan di antara anak dan ayah ini, Nabi akan membawa kisah-kisah sebegini. Dan Nabi bersangatan terhib, bangga Nabi SAW dengan adanya insan-insan daripada kalangan sahabat itu yang sudah mendahulukan sifat-sifat mulia, akhlak yang baik di antara anak dan ayah ini dalam hidup baginda Nabi SAW. Pernah satu cerita bagaimanakah Nabi SAW pernah melihat seorang syabab. Ini seorang pemuda. Dia kendung ayahandanya. Ayahandanya itu mungkin sudah tidak boleh berjalan. Kendung, datang ke majlis Nabi SAW. Nabi bagi tazkirah, peringatan. Nabi melihat anak muda itu berjalan. Nabi langsung teruja melihat, datang ke sini. Datang ke sini wahai anak muda, aku ingin berikan kepada kamu nasihat. Apa nasihatnya wahai anak muda?
Apabila kamu berjalan bersama ayahanda kamu, jangan kamu berjalan di hadapannya. Dan kalau kita lihat, bagaimanakah anak muda ini sedang menggendong ayahandanya. Tetapi Nabi nasihatkan, kalau kamu berjalan, hormati ayahanda kamu dengan memberikan jalan itu kepadanya, bukan kamu di hadapan. Rupa-rupanya ingatan itu bukan untuk anak anda, untuk pemuda itu, tetapi untuk kita semua. Untuk para sahabat, untuk kita semua yang ada pada hari ini. Wahai anak muda, ketika kamu duduk, carikan tempat duduk untuk ayahanda kamu sebelum kamu duduk. Wahai anak muda, apabila kamu memanggil kepada ayahanda kamu, jangan kamu panggilkan namanya, tapi panggillah pangkatnya. Ya abatah, ya abatah, ya abi. Kan? Subhanallah nazim. Jangan kamu panggil namanya, tapi panggil pangkatnya, gelarannya. Nabi ajar, wahai anak muda, jangan kamu biarkan ayahanda orang lain mengeji, menghina ayahandamu disebabkan kamu. Wahai anak muda, jangan kamu biarkan ayahanda orang lain menghina ayahanda kamu disebabkan kamu. Apa maksudnya? Maksudnya, perlihatkanlah akhlak yang mulia sehinggakan ayahanda kamu dipuji. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita, apa yang tidak diingini oleh Nabi SAW, Nabi menyebutkan, laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Nabi menyebutkan demikian, itu tahzir, itu adalah untuk mengelakkan. Kerana apa? Nabi melihat dalam masyarakat umat Islam ini, bahawasanya ada orang, anak-anak ini menjadikan ibu bapanya itu punca kepada penghinaan. Dengan sebab tiada adab dan tiada akhlak. Kerana manusia tidak akan bercakap tentang belajar di mana, tetapi berasal di mana. Kita lihat anak-anak, kalau yang tidak setuju ataupun tidak senang dengan perangai-perangainya, kita tidak tanyakan, ini belajar universiti mana ni? Ini belajar sekolah tadika mana ni? Kita tak tanyakan begitu. Kita tanyakan, anak siapa? Ni anak siapa ni? Bahasa tersuratnya begitu. Bahasa tersiratnya, anak siapa ni? Tersiratnya, ayah dia tak ajar adab ke? Okay. Subhanallah nazim. Nabi sudah mendahului akan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka bentuk-bentuk tarbiyah yang Nabi ajarkan dalam kehidupan ini, Nabi menginginkan ada keeratan, ada sifat erat di antara ayahanda dan anakanda itu. Sehingga kan pada satu masa anakanda ini menjadikan kuduahnya adalah ayahandanya. Melihat siapakah kuduah yang awal dalam kehidupannya, adalah ibu dan ayahnya. Sebab itu dalam hadis yang masyhur kita temui, Nabi SAW menyebutkan, kullu maulud yulad 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nabi menyebutkan setiap anak Adam itu dilahirkan dengan fitrah. Kedua ibu bapanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Dia bukan soal agama sahaja, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Dia soal adab dan juga akhlak. Kedua ibu bapanya lah yang menjadikan anak itu yuhawidan, anak yang bersikap Yahudi, Nasrani, Majusi. Iaitu akhlak dan adabnya. Bukan yang Islamnya, bukan yang muadabinnya, yang bukan mutadayinnya, yang bukan beragamanya. Lantas apabila kita memahami inilah dia kriterianya, ciri-cirinya yang Nabi SAW bawakan dalam kehidupan kita, maka penghayatan terhadap pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dia bukan hanya dalam skop hari korban Idul Adha. Bukan dalam skop kita melihat haiwan ternakan, haiwan udhiyah, haiwan yang kita korbankan sahaja. Bagaimanakah penghayatan itu yang kita kena tonjolkan dan bawa dalam kehidupan?
Kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kurniaan anak. Kemudian Allah Taala ingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Anak kamu, harta kamu adalah fitnah. Iaitu ketika mana tidak menguruskannya. Kalau kamu menguruskannya, ianya tidak menjadi fitnah. Dia akan menjadi raihan min raihatil jannah. Dia akan menjadi bau-bauan syurga. Nabi SAW apabila mendukung Hasan dan Husain, Nabi menyebutkan, kamu akan menjadi jabban. Kamu akan menjadi jabban. Jabban ni apa? Penakut. Dengan sebab anak-anak ini. Tetapi kalau kamu menguruskannya, kamu akan mencium raihan min raihatil jannah. Kamu akan mencium daripada ciuman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Fitnahnya ketika mana tidak menguruskannya. Hanyalah sekadar-kadar ada anak sahaja. Sekadar-kadarnya adalah melahirkan anak sahaja. Tetapi tidak menterbiahkannya. Maka inilah juga yang kita perlu lihat, kita perlu sedar, kita perlu cermati dalam kehidupan kita. Jangan banding-bandingkan dan jangan tonjolkan perasaan dan akhlak yang tidak baik kepada anak-anak, kerana mereka lah yang menjadi parameter kita nanti. Ada yang berkata kita ini berada dalam rumah tangga, maka orang yang terdekat dalam rumah tangga ini boleh saja menahan apa sahaja perangai dan sikap kita. Kalau kita pemarah, anak-anak dan isteri itulah yang menjadi mangsa. Kalau kita ini tidak benar dalam berkata-kata, pembohong, maka anak-anak dan isteri itulah yang menerima segala pembohongan dan juga cacian. Maka kita keluar, di luar rumah kita ini seorang yang pemaaf, seorang yang baik hati, seorang yang punya sikap-sikap yang baik. Sedangkan kita berpura-pura, subhanallah nazim, bahkan ahli keluarga kita lah yang akan melihat siapakah kita yang sebenarnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan akhirnya saya bawakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini, seandainya ianya tidak terlepas daripada sesuatu yang kita sendiri tidak yakin, dia akan membawa kepada apa? Pembatalan nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi laluan untuk azan dahulu, insya-Allah Taala kita sambung selepas daripada itu. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya sambung sedikit sahaja, lebih kurang 5 minit insyaAllah ta'ala. Hadis yang saya ingin sampaikan tadi adalah berkisar tentang 3 golongan yang mana ibadahnya, pahalanya hanyalah sejengkal daripada kepalanya sahaja. Iaitu ibadah salat seorang ya'ummu qauman. Nabi menyebutkan ibadah salat seorang yang menjadi imam, akan tetapi jemaahnya benci kepadanya. Ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Seorang yang menjadi imam tetapi jemaah benci kepadanya, benci kepada sikap dan akhlaknya, bukan benci kepada bacaannya. Bacaannya bagus, tajwidnya bagus, tetapi makmum tahu perangai akan imam ini, kan, nifaknya, fasiknya, na'udzubillah min zalik. Yang kedua adalah al-mar'atu, iaitu seorang isteri batat yang tidur lena, sedangkan suaminya itu menyimpan perasaan tidak senang terhadap isterinya. Ini suami yang saleh. Baik, dua hadis ini, dua perenggan pertama hadis ini ataupun dua kelompok ini menceritakan kepada kita ar-rajulu ya'ummu qauman, iaitu seorang lelaki ya'ummu qauman yang menjadi imam kepada jemaahnya. Jadi jemaahnya tadi tidak semestinya jemaah masjid, tidak semestinya jemaah surau. Jemaahnya itu boleh jadi ahli keluarganya, seorang lelaki, ini suami. Jemaahnya siapa? Anak-anak dan isterinya.
Wahum lahu karihun. Isteri dan anak-anaknya tahu akan perangai si suaminya ataupun si ayahnya, maka salatnya juga tidak akan lepas melainkan sejengkal daripada kepalanya sahaja. Na'udzubillah min zalik. Yang keduanya tadi adalah al-mar'atu batat, seorang wanita yang tidur lena, tidak merasai apa pun di atas kesalahannya, sedangkan dia melakukan kesalahan tersebut terhadap suaminya. Mungkin tidak menjaga akhlaknya, melampau dalam suatu perkara. Suaminya seorang yang soleh dan suaminya menahan akan kesakitan itu. Juga salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan sejengkal daripada kepalanya sahaja. Maksudnya isteri-isteri yang salihah ini sentiasa memohon kemaafan daripada suaminya. Suami yang soleh. Suami yang soleh. Bahkan ada riwayat menyebutkan isteri-isteri yang salihah ini, ketika malam sahaja sampai untuk mereka beradu, untuk mereka tidur, mereka tanyakan, wahai suami, apakah kesalahan saya pada hari ini? Kalau ada, maafkanlah saya. Ampunkanlah saya. Kerana saya bimbang esok saya sudah tidak ada, dan bagaimana saya boleh bertemu dengan Allah Ta'ala sedangkan ibadah saya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, dia ada persepsi begitu. Baik. Maka dua hadis ini, dua kelompok ini, Nabi menceritakan tentang lelaki dan wanita. Dan kita semua tidak terlepas daripada hal ini. Sama ada kita suami, mesti juga memberikan tarbiyah yang baik. Ataupun seorang isteri juga diberikan tarbiyah yang baik. Baik. Yang ketiganya Nabi SAW menyebutkan, wa ikhwan mutakhasiman. Iaitu dua saudara yang berbalah-balah. Ikhwan fiddin, sama ada dalam agama, itu umat Islam seluruhnya, ataupun ikhwan yang bermaksud saudara kandung. Maka seandainya berterusan perbalahan di antara saudara Islam, di antara saudara beradik kandung, maka selama itulah tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasakan hadis ini mungkin boleh diberikan ruang yang lebih baik lagi untuk diperjelaskan. Namun kerana masa kita terhad, kita berhenti saja dahulu di sini. Banyak kekurangan dan kesilapan daripada saya mohon maaf. Mungkin ada perkataan saya yang mengguris hati tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala. Segala yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Aku liqauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.